flow saya punya presentation malam ni, mula-mula saya akan tunjuk dulu how I apply shapes and drawing in my classroom and my presentation. Seperti mana cikgu-cikgu tengok sekarang ni, my presentation semua guna shape and drawings. Kemudian kita teruskan dengan tutorial untuk shape and drawing, dan sepanjang saya tutorial tu cikgu-cikgu dibenarkanlah untuk bertanya. Sekiranya terlalu laju boleh stop untuk Q&A. Dan di akhir sekali saya harapkan kita dapat tengoklah participants art. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh sama-sama buat dengan saya supaya at the end nanti kita boleh sharing, buat sharing macam mana hasil yang tuan-puan buat semua. Okey, jadi saya mulakan dengan topik yang ada dalam subjek matematik. Ada tak di paparan cikgu? Sebab saya tak nampak di laptop saya. Ada. Probability question. Okay. Di mana? Probability question. Ya, ada. Ada. Okey. Sebab di laptop saya tak keluar lagi. Okey, ini topik yang saya ambil contoh lah dalam Belum. matematik. Tak ada, tak keluar. Ini masih yang putih tak lagi. Yang tutorial. Di iPad saya dah probability question, tapi tak tahu kenapa dia tak slide. Okey, baru keluar. Okey, bagus. Ya. Okey, saya ambil salah satu topik lah dalam matematik. Saya gunakan probability sebab probability ni kebanyakan pelajar ada masalah. Okey, dalam matematik kita ada probability 1, probability 2, dan juga dalam maths pun ada probability. Yang mana pelajar kita ada masalah untuk visualize soalan. Kalau tengok ni sample of SPM question yang memang kita tengok dry. Dia dry question, tak ada illustration, tak ada diagram sebagainya. Jadi pelajar tak susah nak imagine. Jadi dalam lesson plan saya, bila saya nak explain kepada pelajar untuk introduction, saya akan mulakan dengan gambar rajah dan visualization ni. Okay, saya ambil tajuk probability. Saya buat semua dalam saya punya slide ni guna shape and drawing, so that nampak dah dalam real life situation. Ibarat dalam bilik, dalam rumah, masukkan beberapa shape untuk menunjukkan rumah. Okay, kemudian saya lukis a boy dengan box lah untuk soalan macam ni. Okay, a box contains 4 red balls, 3 green balls and 2 blue balls. So saya buat box guna shape, dan bola-bola tu mengikut colour yang dinyatakan. A ball is picked at random from the box. So bila kita di pick at random, saya sengaja tutup mata boy tu supaya nampak dia ambil secara random. The probability is picking a green ball is, so mula-mula kita masukkan formula probability. Probability of green ball, number of green over number of sample space. So number of sample space is number of total balls dalam kotak tu. Okay, tak dengar suara saya? Ada peserta yang masih tak dapat dengar suara. Okay, jadi kita naikkan warna hijau. Ni sedikit animation lah, nanti tengok esok macam mana nak buat animation tu, nak menunjukkan kepada pelajar inilah probability kita ambil bola berwarna hijau. Jadi kita masukkan number of green balls is 3 over sample space is 9, and then kita simplify jadi 1/3. This is the simplest one lah saya tunjuk. Mungkin ada question nanti, ada question dia akan masukkan maybe 2 boxes, lepas tu dia pick letak balik macam tu. So kita boleh buat sedikit animation lah. Ini sample yang saya gunakan dalam kelas saya. Okay, dan cikgu semua boleh tengok shape. Ini antara saya boleh kategorikan lah shape-shape yang ada dalam Keynote mengikut subjek. Sebenarnya banyak lagi, tapi ini antaranya lah. Kalau maths kita boleh guna untuk geometry, untuk earth as a sphere, so untuk polygon. Okay, kemudian geografi pun ada, saya ketikkan beberapa lah. Sains, banyak sangat sains boleh guna, dan juga arts. Okay, so mana-mana subjek sebenarnya boleh try tengoklah shape yang ada, dan kita boleh gunakan dalam kita punya lesson plan. Okay, so sebelum saya mulakan dengan tutorial, saya nak cerita tentang tools yang ada. Okay, di atas cikgu punya Keynote, di atas menu bar tu, kita ada ada beberapa, banyak sebenarnya, tapi saya nak fokus pada 2 yang paling penting, iaitu pertama, insert ataupun add button. Okay, tambah yang plus sign tu, yang warna merah tu. Okay, yang kedua, brush. Okay, di sebelahnya dia tambah brush tu. Jadi yang merah tu, yang plus sign tu ataupun insert, adalah untuk kita insertkan kita punya shape. Jadi bila mana kita tap that icon, akan keluar paparan macam box sebelah kanan ni. Jadi kat sini pun ada 4 kategori lagi. Okay, kita ada kategori di sini, kategori table belah kiri sekali. Kemudian kita ada graph ataupun chart. Okay, yang ketiga kita ada shape, yang mana saya akan fokus kat sini. Yang saya bulatkan tu shape, ini saya akan fokuskan. Dan yang keempat kita ada foto, okay, ataupun image. Bila kita nak insert image, kita klik kat sini. Okay, dan bila mana kita dah
insert kita punya objek. Bila mana kita nak edit, sebarang editing proses kita kena tekan brush tool ni. Jadi dua tools ni memang banyak saya akan gunakan malam ni. So cikgu kena main dulu dengan dua tools ni lah, dua button ni. Jadi brush tool ni bila kita tekan akan keluar paparan macam box warna hijau ni. Okey, ada style, ada tag dan arrange. So kita akan tengok satu-satu selepas ni. Saya tak laju kan? Okey, next slide. Masih menunggu slide bertukar sebab di laptop saya pun masih belum tukar pada slide baru. Belum lagi. Itulah, slow sikit. Okey, seterusnya mana-mana cikgu yang ada iPad, yang ada iPencil, boleh tekan mata iPencil anda di slide. Boleh tekan je akan keluar apa? Saya akan tutup dulu. So bila kita tekan je iPencil, dia akan keluar macam ni kan? Akan keluar biru drawing kat atas menunjukkan sekarang ni tengah aktif drawing process. Dan di bawah tu kita ada beberapa tools yang available. Saya akan tunjuk satu-satu. Sebelah kiri sekali kita ada pen ataupun marker. Bila cikgu tekan lama sikit, dia akan tunjukkan thickness yang kita boleh pilih lah, ketebalan yang kita nak. Sekiranya cikgu nak tukar colour, sebelah kanan sekali boleh tekan. Kita boleh pilih lah colour yang kita nak. Saya teruskan dengan sebelah dia. Kita ada mata untuk pensel. Saya tekan untuk ambil tebal sikit, nak tunjuk pada cikgu. Ini adalah pensel. Mengikut drawing yang cikgu nak gunalah. Untuk situasi kita tukar. Seterusnya sebelah ni ada crayon. Boleh nampak dia punya texture tu kan untuk crayon. So boleh tukar juga ketebalan kat sebelah atas ni. Dan sebelahnya kita ada fill tools. Fill ataupun pen lah. Bila kita gunakan yang ni, yang bestnya kita lukis, dia terus akan isi colour. Contoh saya nak tukar colour warna merah. Saya ambil dulu warna merah kat sebelah sini. Kemudian saya tekan kembali. Saya nak lukis sebiji apple contohnya. So saya buat macam ni. Contohnya saya rasa alamak tak cantik lah, nak ubah. So saya boleh guna eraser sebelah kanan dia. Sebelah kanan ada eraser. Bila tekan lama, kita boleh pilih dia punya thickness of the eraser. Nak eraser tu nak kecil ke, nak besar ke, ataupun kita nak ubah semua. Bila nak buang semua, kita boleh pilih sebelah kanan sekali, ada pangkah ni. Dia pilih yang ni, kita tick je pada drawing tu, dia akan terus akan buang semua macam tu. Saya kembali balik kepada fill tool ni. Saya nak lukis yang lebih baik. Katalah saya punya apple macam ni. Katalah nak jadikan dia sedikit untuk nampak grafik sikit, nak buat dia nampak ada bayang sikit. Tambah sikit macam ni. Kemudian saya nak lukis daun. Saya ambil warna hijau, saya terus draw macam daun. Katalah nak tambah lagi dia punya bayang-bayang, contoh macam tu. So dah jadi sebiji apple hanya menggunakan fill tool. Fill. Sebab kita terus masukkan colour dalam drawing kita. Kalau kita guna pensel, boleh juga macam tu lah kata kan. So kita nak fill dia, kita pilih balik fill tool ni, ambil colour yang kita nak isi, kemudian kita letak dalam ni. Dia boleh terisi jugalah. Mana-mana boleh. So itu untuk drawing. Saya sentuh sikit dah tools yang ada supaya nanti bila cikgu nak draw, tahu mana nak pilih dan mana nak padam. Satu lagi yang paling penting sebelum saya tutup untuk drawing, sebelah eraser ni ada selection tool. Ni nama selection tool. Selection tool ni untuk kita select mana yang kita nak ubah. Sebab apa? Drawing ni, katalah saya dah tekan done kat atas ni. Perasan tak biru ni? Semua ni dikira satu grup. So kita tak nak dia kira satu grup sebab kita nak asingkan. Jadi kita boleh guna selection tool ni. Katalah saya pilih yang apple ni. So dia akan jadi terasing lah, select kat situ, dan kita nak separatekan dia daripada kumpulan yang besar. So saya tekan separate. Kita tekan separate, now kita boleh bawa dia asingkan daripada yang tu kalau kita nak ubah. Sama juga yang lain. Sekarang yang lain masih lagi satu kumpulan. So kita kena separate kan, tekan balik dekat pensel, tekan selection tool, dan kita pilih katalah apple ni kita nak asingkan, dan kita tekan. Bila kita select, bulatkan, dia terus auto keluar beberapa pilihan dekat atas objek kita tu. Spread, duplicate, resize, delete, copy and cut. So katalah kita nak resize, tekan. So kita boleh tarik resize dia macam tu. So itu selection tool yang mana menarik lah untuk kita pecah-pecahkan kita punya drawing. So itu untuk
drawing tools. Okay, saya laju sikit sebab ini penerangan baru, nanti kita buat tutorial. Okay, now before saya masuk pada tutorial kita nak buat apa malam ni, saya nak terangkan sikit apa yang ada dalam brush, apa yang ada dalam shape yang diberi dalam Keynote. Okay, pertama saya tambah, saya klik pada plus sign. Cikgu boleh klik. Okay, sebelah kiri sekali kita ada table. Okay, yang kedua kita ada graph ataupun charts. Okay, boleh pilih mana yang berkenan. Okay, yang ketiga adalah shape. Jadi shape ni lah yang saya nak fokus. Okay, sebab apa bawah shape ni pun ada banyak lagi kategorinya. Menariknya banyak pilihan yang kita boleh pilih mengikut kategori yang dah disediakan lah. Contoh yang basic ni memang boleh tengok basic shapes yang kita selalu guna. Ada text, ada line and ada curve, dan ada beberapa shape geometry ni khas untuk matematik. Ada design pun boleh, tapi selalunya kita guna untuk matematik lah. Objek, objek-objek dalam daily life kita yang selalu ada. Boleh tengok supaya kita tahu bila kita nak guna, oh ini ada dalam ni. So kita boleh bayang lah apa yang ada. Boleh tengok sepintas lalu. Okay, animals, okay, ni sesuai lah untuk cikgu geografi ke cikgu sains ke, kalau nak guna untuk lesson plan kan. Okay, nature, okay, food, fruits, dan semua pasal makanan lah. Symbols, okay, education, arts, science. Okay, cikgu boleh tengok sepintas lalu. People, places. Places ni bumi, boleh guna untuk geografi, untuk sejarah, untuk maths instead kan. Boleh guna activities, untuk sukan. Okay, transport. Kita ada work. Ornaments. Okay, ornaments ni sesuai untuk kalau kita nak buat kad jemputan ke, nak buat kad ucapan ke, nak guna design-design bunga ni boleh lah. And then my shape. My shape ni mana-mana shape kita berkenan, kita biasa guna, kita nak letakkan kat sini supaya tak perlu cari lah. So kita klik, kita jadikan dia my shape. Nanti saya tunjuk. Okay, katalah saya nak buat satu objek. Saya pilih yang basic. Katalah saya buat satu objek bulat. Okay, objek ni bila kita dah buat, apa yang kita boleh edit. Okay, kita tekan dekat butang brush. Okay, apa yang ada? Ada style, ada text, ada arrange. Okay, text ni sekiranya tadi saya add text, insert text, kat sini kita ubah. So kalau untuk objek, style dengan arrange lah. Style ni apa? Katalah ubah colour. So fill ni untuk bahagian ubah colour. Okay, kalau kat sini tadi kat sini bahagian ni adalah colour basic lah. Kalau nak ubah colour lain, kita tekan fill. Kat sini ada beberapa pilihan. Preset. Okay, kat sini ada beberapa pilihan. Color, kalau nak cari colour selain pada yang diberi. Gradient, contoh gradient kita nak ubah dia punya tone colour. So boleh pilih kat sini, contoh nak buat warna merah dengan warna kuning contohnya. Saya dah tunjukkan dia berubah gradient dia. Okay, sekali lagi saya tunjuk kat brush ni. Selain pada tu contoh, lepas pada preset, colour, gradient, ada image kat sini. Apa maksud image? Kita nak ubah shape kita ni mengikut image yang kita rasa. Contoh ya, saya nak jadikan bulat ni satu matahari. Nak jadi cari tekstur matahari, saya dah cari dekat internet, saya simpan dekat saya punya fotos. Okay, ni foto yang saya dah simpan tekstur. Bila kita pilih, nampak tak? Dia terus masuk image tu dalam dia punya objek lah. So nampaklah bentuk matahari. Contoh saya nak buat bentuk bulan. So saya dah cari awal-awal tadi, cikgu boleh cari gambar di internet, simpan dekat fotos. Okay, sekali lagi saya pergi dekat fill, saya pilih bukan color, bukan gradient, saya pilih image. Okay, so change image kita. Katalah saya dah ada ni bentuk bulan, permukaan bulan. Jadi saya letak kat sini, dia terus berubah. Katalah kata-kata nak ubah kepada dia punya, nak jadikan dia ada border contoh. So saya buatlah kat sini, tambah border. Okay, border ni boleh ubah di sini thickness dia lah, dan juga color. Okay, kata nak ubah colour warna warna kelabu contohnya. Okay, shadow, kalau kita tekan dia nampak shadow sikit kan. Okay, kemudian reflection, kalau cikgu nak reflection. Dan opacity ni dia punya apa kita panggil dia punya cahaya dia, terang ataupun dia nak slowkan dia punya tone. Jadi kat sinilah opacity ni. Okay, so itu apa yang ada dalam style. Saya dah cuba semua untuk cikgu nampak. Kemudian text ni untuk text. Okay, arrange. Arrange ni adalah untuk kita ubah kedudukan dia. Okay, kita tengok kat sini.
Okay, kita boleh contoh saya letakkan dua objek kat sini. Nampak tak bulan berada di belakang matahari. Saya nak jadikan dia matahari belakang bulan. Jadi saya tekan pada matahari, saya pergi dekat brush, saya pilih arrange. Okay, sekarang dah berada arrange, saya nak letak di belakang. Jadi saya tarik ke bawah ataupun ke kiri. Ke kiri maksudnya dia makin ke bawah lah. Jadi sekarang ni dia dah berada di belakang bulan. Okay, constraint proportion. Apa maksud constraint proportion ni? Okay, saya tunjukkan. Contoh bulan ni saya tarik macam ni. Dia jadi bentuk oval. Tarik macam ni dia akan jadi bentuk oval lah, tak mengikut saiz sebenar yang asal. Jadi kalau contoh saya tak nak, saya nak bila saya tarik ni dia sama je. Saya kena tekan. Okay, matahari saya contoh. Saya tekan constraint proportion ni aktif. Saya tekan, bila dia aktif, okay, bila mana kita tarik dia tak jadi macam oval ni. Dia akan sentiasa dalam enlargement yang sama. Maksudnya dia takkan berubah lah. Faham tak? Enlargement yang sama. Kita tarik je daripada mana-mana bucu. Dia sama saja. So kita kena tick pada constraint proportion. Tapi sekiranya kita nak tekap pada tempat yang oval, so kita mulakan dengan circle tadi, kita tak payahlah tekan constraint proportion sebab kita nak ikut oval yang ada pada belakang kita contohnya. Okay. Seterusnya ada flip horizontally dengan flip vertically ni kita nak ubah dia, terbalikkan dia kiri atau kanan. Kemudian dia akhirkan dia lock. Lock ni untuk kita kunci dia daripada bergerak. So sekiranya kita ada banyak lapisan objek kita nak buat satu design, kita kena lock di belakang supaya tak mengganggu design kita yang seterusnya. Itu fungsi lock. Jadi daripada brush ni tadi saya dah tunjuk pada cikgu semua yang ada. Okay, kita ada style, fill, border, shadow, reflection, opacity. Okay, text ni tak pergilah. Arrangement, posisi dia, constraint proportion, then flipping type dan lock. Sudah go through semua. So itu yang kita ada dalam brush. Okay, ini untuk basic. Contoh saya ambil contoh cikgu lain. Okay, sekarang ni saya ada dua circles. Okay, bila saya pilih dua circle ni, okay, saya tekan dua-dua. Macam nak tekan dua-dua, saya tekan satu belah kiri atau belah kanan. Jangan lepaskan, pilih satu lagi objek yang kita nak aktifkan tu. Sekarang ni ada dua objek. So tekan pada brush, apa yang akan keluar? Ada banyak lagi keluar kat sini. Okay, sebenarnya kalau cikgu tekan tadi dua, dia terus keluar pilihan. Kat sini kalau saya nak cut ke, nak copy ke, nak delete ke, nak group. Selalunya kita nak pilih dua-dua sebab nak group contohnya. So kita groupkan lah. Sekarang ni dah group. So bergerak dua-dua sekali. Kalau nak ungroup balik, tekan je. Nanti dia akan bagi option. So kita tekan ungroup balik. Okay, saya nak tunjuk pada cikgu apa pilihan untuk bawah ni. Ya. Boleh tak you from one thing to another, you have like 30 second ke or 1 minute pause. Oh, okay. Right. Lain sangat Yes. Alright, sorry. Dia bukan laju, dia banyak. Sebab kalau you laju-laju sangat tu pun takut tak boleh dapat. Tak ada, you nak ubah to another one, you take time and then baru you. Okay. Sebab saya assume kita baru penerangan, tak tutorial lagi. So nanti tutorial saya nak bagi masa. Sekarang ni penerangan. That's why saya macam ingat tak ada orang buat kan, nak dengar je. Okay, kita tak apa. Saya cuba slow-slow sikit. Okay. So tadi saya dah tunjukkan satu shape tu apa kita boleh buat daripada brush tool. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan sekiranya kita ada dua shape. Okay, saya tekan dua-dua, saya tekan brush tool. Okay, kalau kat sini sama saja macam tadi, ada fill, border, shadow, reflection, semua sama macam yang mula-mula tadi. Yang dekat arrange ni kita perasan ada tambahan, ada align dengan distribute. Okey, yang ini tak kenalah untuk saya punya example ni. Yang saya nak fokus kepada combine shape ni. Okey. So saya nak letak dia bertindih. Bila kita ada objek ni bertindih. Okey, ni sesuai untuk cikgu maths. Okey, bila kita nak buat intersect ataupun kita nak buat set. Cikgu Zura, okey ke? Ada dengar suara? Dia terhang kejap. Okey. So saya pilih dua-dua, aktifkan tadi. Kemudian pilih brush tu. Okey, kat sini ada combine shape. Okey, so cikgu boleh nampak combine shape tu ada 4 jenis kan? Jadi 4 jenis tu
Nama dia pertama sekali ialah union. Okay, so bila kita klik kat sini, dia terus akan bercantum. So ini nama dia union. Okay, so boleh dah jadi set untuk kita lukis untuk maths. Okay, saya back balik. Kalau kita pilih yang ni, inilah intersect. Okay, so kita intersect, so hanya tinggal yang intersect sahaja yang ditunjukkan. Yang lain tu dia akan buang. So ini bahagian yang intersect tadi, yang bertindih. Okay, kalau cikgu nak buat apa-apa objek, nak tengok yang bertindih sahaja, so boleh buat yang ni. Okay, kemudian saya back semula. Okay, yang ketiga, ini nama dia subtract. Okay, bila kita tekan yang ni, dia akan buang. Okay, so tinggal yang belakang tu. Okay, seterusnya yang hujung sekali ni, ini kita boleh buat untuk set intersect tadi. Jadi boleh lukislah something dalam ni, tuliskan set. So ini pun interesting. Okay, ini untuk bila kita combine dua objek lah, dua shape. Okay, so itu penerangan saya untuk tools yang ada. Sekarang ni satu lagi, saya lupa. Ni, bila kita dah ada objek yang kita bercantum, okay, contohnya saya nak pecahkan dia. So tekan dekat brush ni, kita boleh break apart. Kalau perasan, so kita boleh break apart satu-satu. Okay, kalau objek yang dah ada, shape yang dah ada kat sini, okay, cikgu boleh tengok mana-mana shape yang ada combination beberapa shape. Faham tak? Combination ni contohnya saya ambil dekat my shape lah senang. Okay, saya dah contoh kat sini. Okay, saya suka guna yang ni. Okay, ni kalau perasan shape ni, dia ada combination banyak shape. So kita boleh tekan brush ni, kita boleh break apart. Perasan tak? So semua part-part ni diasingkan. So cikgu boleh pecahkan satu kalau nak buat animation ataupun nak buat magic move, boleh lah, sesuai lah macam kita buat belajar semalam kan, magic move tu boleh. Kalau nak pecah-pecahkan, nak leraikan kita punya shape ni, tapi dia hanya untuk shape tertentu. Shape tertentu maksudnya shape yang ada macam mana, yang tak bercantum. Contoh yang ni, ini pun boleh kita tekan brush, ada break apart, so kita boleh asingkan. Tetapi kalau ada shape yang tak bercantum, macam ni, saya tekan shape ni, saya tekan dekat brush ni, tak ada pun pilihan untuk break apart, sebab dia tak ada cantuman, so tak boleh. Jadi pilihlah mana-mana shape yang sesuai dan test tengok dia punya brush tu. So bila ada break apart tu, seronoklah kita main dengan shape tu kan, boleh pecah-pecah. Okay, so saya nak teruskan dengan poster yang kita nak design malam ni. Okay, malam ni saya nak ajak cikgu buat poster yang tengah isu sekarang lah, isu COVID kan. Sebab apa saya tak nak fokus pada subjek, sebab biar dia general pada semua lah. Sebab saya tak nak fokus pada maths, saya nak fokus pada sains. Jadi saya rasa nak ambil poster ni. Sebab apa? Poster yang saya tengok ni memang sangat menarik sebab banyak shape yang kita boleh guna. So cikgu tengok dekat paparan sekarang, apa yang saya buat, belah kiri tu adalah yang asal daripada internet, saya buat kat sebelah kanan. Jadi sebelah kanan tu kita boleh buat wujud lebih kurang sama. Kita bukan nak tiru sebiji-sebiji sebab kita tak nak macam plagiarize kan. Kita nak ambil idea sahaja. So kita nak visualiskan dengan Keynote, apa yang ada di Keynote. Jadi saya dah buat, maksudnya boleh lah kita jadikan poster berupa Keynote. Jadi dalam tutorial ni banyak shape yang saya boleh guna bila saya nak tunjukkan cikgu nanti. So saya nak ajak sama-sama buat. Daripada poster ni hanya 3 benda je. Pertama, kita gunakan teks. Okay, yang kedua kita gunakan shape. Yang ketiga kita gunakan drawing. Okay, so untuk teks tak nak go on detail lah sebab saya nak fokuskan shape. Jadi teks ni saya dah buat siap-siap. Pada siapa yang dah download saya punya Keynote dalam Maplet tu, Maplet Telegram, boleh, saya dah siap-siap buat dah. Cikgu copy paste sahaja. Dari segi shape lah, saya nak fokus dari segi shape, sama-sama buat. Okay, so ready ke? Boleh saya start tutorial? Ada masalah tak dekat chat? Ada. So far okay. Ada, boleh terus. Okay, boleh teruskan. Okay, kita mulakan dengan blank page. Saya masukkan dulu foto yang kita nak jadikan guidelines. Okay, so ini poster yang saya ambil dekat internet. Okay, bila dah ada kat sini, kita nak jadikan dia sebagai guideline saja. Maksudnya kita nak tekap dia. Okay, nak tekap supaya kita boleh tahu berapa saiz dia dan macam mana rupanya lah. Jadi saya nak
kurangkan opacity dia. Macam kita buat kertas minyak lah kan. So ambil kat brush, pergi dekat style dekat bawah ni, main dengan opacity dia. So cikgu boleh slide lah kat mana. Okay, katalah kat sini saya rasa macam dah nampak sikit-sikit. Okay, kemudian pergi dekat arrange, saya nak lock dia. Kenapa nak lock? Supaya kita tak kacau, dia tak bergerak-gerak atau tak terpilih bila kita nak buat shape nanti. Okay, jadi kita dah lock sekarang ni. So kalau gerakan tangan pun tak jadi apa-apa. Okay, bila tips dia bila kita nak design, benda pertama saya rasa yang lebih utama kita buat adalah kita asingkan slide, beberapa slide yang berbeza. Tak nak semua buat setempat. Okay, contoh saya ada saya contohin sikit. Okay, saya ada text. Okay, saya ada shape untuk code ni kan. Kemudian saya ada drawing. Okay, so benda ni saya nak buat di slide yang berbeza-beza. Saya tak nak dalam satu slide kita buat semua. Sebab nanti dia akan berkecamuk ataupun susah bila kita nak gerak-gerakkan, kita nak groupkan. Jadi kita kena asingkan benda yang besar lah. Macam tu. So, saya nak balik. Okay, saya nak buat beberapa. Jadi kita kena duplicate kita punya slide ni. Jadi copy dekat slide belah kiri tu. Okay, saya dah birukan. Kemudian kita paste. Yang kita dah buat ni, yang kita dah slowkan metode ni, macam kita punya kertas minyak ni, kita nak copy beberapa supaya sekejap lagi, okay, kat sini nak buat, okay, katalah cikgu nampakkan slide saya nombor 11 tu saya nak buat background dengan meja buah sahaja contohnya. Okay, slide nombor 12 tu saya nak buat untuk shape code dia tu, ucapan apa ni, kita kata-kata kat atas tu kan. Yang ke-13 saya nak buat shape untuk drawing sahaja. Lepas tu bila dah siap semua, barulah di akhir slide yang terakhir sekali saya akan combine semua, letak macam tu. Okay, so nombor 11 ni kembali balik kepada slide nombor 11 tu, saya nak buat dia punya background sahaja. So background kita ambil pada petak. So kita buat plus sign, kita pergi pada shape, saya nak pergi pada basic. Okay, basic kita ambil yang petak. Okay, kita besarkan dia. Okay, kat situ. Okay, saya nak buat warna, background saya warna, cikgu boleh pilih warna apa cikgu nak. Katalah saya nak buat warna ni, warna cream. Okay, warna cream. Okay, lepas tu saya nak tak ada belakang sebab saya tak nampak saya punya apa kita panggil ni, poster. Saya letak kat belakang, pergi balik dekat brush, arrange, kita letak belakang. Macam tu. Okay, so dia di belakang. Kemudian jangan lupa lock. Pergi brush, lock. Okay, now saya nak buat tapak bawah ni, tiles. Okay, so saya buat ambil lagi another shape. Okay, so kita buat dulu, nanti kita arrange balik. Okay, tiles ni saya nak buat bentuk tiles. So saya cari kat internet tiles, saya pergi dekat shape, pergi dekat brush, ambil style, saya ubah image ni kepada tiles. Okay, saya dah pilih dah tiles kat sini, saya nak dia banyak macam tu. So kita boleh buat opacity dia, cover overlay, warna cream. Zura, ya? Sekejap, ada permintaan daripada peserta. Zura guna existing touch tu sebagai cursor. Sebab mereka tak nampak Zura tu kat mana. Ya? Okay, boleh. Okay. Alright. Okay, sekarang ni saya dah buat background belakang dengan tiles. Okay, sekarang ni saya nak move kepada ni, meja buah ni kan, meja buah ni. Okay, kita tak ada kotak buah macam ni dan shape, tapi kita ada meja. Okay, so cikgu pergi dekat brush dekat plus sign kat atas ni, tekan. Okay, cari dekat objek. So kat sini ada objek meja. So pilihlah mana yang sesuai. Okay, katalah saya rasa tak berkenal lah, saya nak cari mana yang lebih okay, ni. Okay, nampak macam okay. Saya bawa ke sini. Okay, kita jadikan dia sebagai panduan lah. Boleh cikgu buat desk ni kat sini kan. Okay,
So kalau kita buat besar-besar sangat macam tak sesuai dengan situasi kita kan. So kita kecilkan dia, tak apa, jangan risau. Kita boleh duplicate dengan dia. Kita boleh buat copy and paste. Tekan dekat meja tu, dia akan keluar beberapa option. Cikgu tekan copy, kemudian tekan di mana-mana dan paste. Jadi dia akan ada dua meja yang sama saiz. Cikgu bawa je meja ni di sebelah. Okay, so sekarang kita ada dua meja yang mana kita akan letak buah kat atas tu. Okay, so sekarang ni saya pilih dua meja ni, pilih 1 dan 2 ni, klik dan kita groupkan dia supaya dia tak bergerak. Sekarang ni dah group, letak kat sini. Okay, now saya nak lukis buah. Okay, so buah ni, kita tengok buah apa yang ada dalam shape kita. Okay, tekan plus. Saya tekan fruits tu, saya malas nak cari contohnya. Saya tekan search, buat je perkataan fruit. Dah keluar beberapa option fruits yang ada. Okay, so saya nak pilih apple lah contoh. Okay, ambil apple. So, resize dia. Okay, tekan resize. Okay, kepada saiz yang kita nak lah. Kita lebih kurang macam ni. Logik-logik lah kan, fikir macam tu. Okay, kita nak tukar colour. Okay, so aktifkan dia. Saya dah tekan warna apple ni. Tekan pada brush. Okay, saya nak buat dia gradient. Nak ubah colour dia supaya dia tone sikit lah kan apple. So, kita ambil warna merah dan warna merah gelap sikit. Okay, macam tu. Okay, so saya nak buat dia banyak. Macam mana nak buat? Okay, kita tekan dia, kita copy dan kita paste. Tapi jangan risau, kita akan paste sampai 50 biji. Kita akan buat paste beberapa sahaja. Saya tunjukkan cikgu. Okay, paste dulu. Okay, katalah saya dah buat paste 4 biji kan. So tekan semua 4 ni. Okay, cikgu groupkan dia. So sekarang ni 4 biji ni kita boleh paste 4 macam tu. So tak perlu banyak pun sebab kita nak kita kena copy dulu. Okay, tekan pada group apple tadi, copy dan tekan balik ke kita punya slide dan paste. Tengok dah, dia berada di atas tu kan, so macam tak logik. So kita nak tak di belakang. Tukar pada arrangement dia, pergi pada brush. Sekali lagi tekan dia ke belakang. Sekarang ni dia duduk di belakang seolah-olah dia kita panggil stack macam tu lah. Apple. Kita dah nak buat lagi, paste lagi ke belakang sana, tapi saya tak nak nampak macam tak realistik. So kita boleh ungroupkan dia. Aku ambil satu tak sini, pilih satu, mungkin tak kat sini, mungkin kat sini, besar sikit macam tu lah. So sudah pernah nampak dia macam tu. Okay, saya terusnya saya nak groupkan semua apple ni. So kena tekan semua apple yang ada ni. Okay, ataupun cikgu boleh buat macam ni. Okay, sekarang ni saya dah lock background. Okay, kalau jangan background ni sudah lock, nampak tak dia punya dia punya apa ni, titik di setiap bucu tu dia warna kelabu pangkah kan. Sini tanda dia lock. Okay, yang ni saya tahu sendiri lock ke tak, kita tekan. Sekarang ni tiles kat bawah ni, kita punya lantai belum di lock. Jadi saya tekan brush dan saya lock. Okay, kemudian meja pun saya nak lock. Brush, saya lock. Okay, sekarang ni hanya apple saja yang kita tak lock. Jadi supaya senang kita nak select all, cikgu tekan je dekat mana-mana kawasan ni. Tekan je, tekan lama, dia akan keluar. Sekejap. Okay, sepatutnya dia keluar select all. Macam tu, nampak tak? Kita tekan je kat mana-mana, select kat luar tu. Okay, pilih select all. So dia akan pilih mana yang aktif. Sekarang ni apples kita je yang aktif, yang lain semua kita lock. Jadi senang, tak ada apple tertinggal. So kita tekan group. Sekarang ni apple ni dah digroupkan dalam satu kategori buah apple. Macam tu. Okay, seterusnya saya nak buah oren. Okay, saya pilih lagi buah apa yang ada. Okay, so tekan plus button. Okay, dalam kategori fruits lagi, saya tengok buah oren tak ada, tapi saya ada buah lemon. Saya pilih lemon sebab dia warna kuning. Okay, pertama sekali kita tukar colour. Macam biasa, tekan brush. Okay, style. Saya nak buat gradient. Okay, ambil warna kuning dan warna nak dekat hijau sikit. So dia ada tone colour lah macam ni. Okay, so kita nak resize dia. Pertama, saya nak
sengitkan dia supaya tak nampak dia macam tersusun bulat-bulat. So saya pegang dua-dua. Cuba cikgu buat. Kita letak jari kita satu dan dua-dua jari kita di atas objek tu dan kita pusing. Macam tu. So kita boleh pusing, sengit. Dan saya kecilkan dia, letak atas meja ni. Okay. Dan sama juga macam tadi, apple tadi, kita copy, paste. Okay. So saya nak laju sikit. Yang apple ni saya nak lock dulu. Okay. Yang ni. Okay, saya nak group dan saya nak copy dan paste. Okay. Paste. Okay. Okay. Kemudian saya nampak tak ada warna hijau. Saya nak buah warna hijau. Okay, saya nak select all. Dan saya nak group. Okay, sekarang ni saya dah groupkan lemon. Okay, saya nak buah tembikai. Ada tak buah tembikai dalam kita punya pilihan shape? Tak ada. Okay, saya nak buah tembikai. Macam mana saya nak masukkan dia? Okay, caranya cikgu angkat dot cikgu ni. Okay, pergi pada search engine. Katalah saya ambil Safari. Okay, tak tepi ni. So, kita search watermelon kartun. Saya dah search dah tadi. Okay, watermelon kartun. Kenapa saya pilih kartun? Sebab kita nak dia berbentuk kartun lah, bukan berbentuk yang real watermelon. Sebab nak sama dengan kita punya design sekarang ni. So, saya ambil watermelon yang ni. Kita dah ambil sebab tak nak lah yang terbuka kan. Tak logik kita jual terbuka. Okay, ambil yang ni, drag sahaja. Masuk dalam keynote kita. Dan kita boleh tutup kita punya slider. Okay, sekarang ni adalah watermelon kita, tapi kita nak buang dia punya background belakang ni. Okay, apa cikgu boleh buat? Okay, so tekan pada buah watermelon ni. Okay, tekan butang brush. Okay, pergi pada style. Pergi pada image. Image ni keluar bila kita tambah image daripada luar. Okay, kita nak instant alpha. Okay, instant alpha ni dia akan buang background belakang. So, kita bawa je cursor ni. Tengok warna biru tu menunjukkan kita nak buang. So, saya tekan done. So, sekarang ni buat tembikai saya dah tak ada background. So, saya letak kat sini. Betulkan dia punya size. Kita copy. Copy. Paste. Okay, untuk jaga stick, tembikai ni kan ada besar kecil. So, kita ambil lah besar kecil kan. Letak macam tu. Tak banyak pun tak apa. Saya nak tunjukkan macam mana nak masukkan saja. Okay. So ada sebiji lagi. Copy. Paste. Okay. Saya letak di belakang apple. So pergi arrange. Masuk belakang. Okay. So ada 3 biji kat situ. Dan yang ni pun nak duduk belakang lemon. Okay. So tembikai ni select all. Tak boleh sebab lemon kita tak lock tadi. Jadi saya nak lock dulu lemon. Lemon ni kita lock dulu. Kemudian saya nak select all. Okey, hanya watermelon sahaja. Kemudian kita groupkan dia. Sekejap. Okey, macam ni pun tak apa. Tekan je 3. Kemudian group. So sekarang ni dah group. Sekarang ni saya nak unlock semua. Sebab saya nak groupkan dia. So unlock, boleh tekan je kat situ. Tekan kat image, dia akan keluar pilihan untuk unlock. So unlock dan unlock juga meja. Okay, so 4 objek ni. Apple, lemon, meja dengan watermelon saya nak groupkan dia. Okay, cikgu tekan jangan lepas dan pilih objek ni dan tekan group. Now kita dah ada meja dan buah untuk menunjukkan berada, sekarang kita berada kat pasar. Macam tu lah. Okay, so settle yang tu. Kalau cikgu buangnya ni ataupun opacity kita buat opacity sampai hujung bawah kosong. So inilah kita punya pasar yang ada. So tengok kat pasar yang tadi ada something kat belakang ni kan. So kita lock sekejap. Saya nak tambah. Okay, ada shape kat belakang ni. Okay, copy, paste,
dan saya pilih dua ni buat di belakang buah. Okey, style dia saya nak warna soft color. Okey, so kalau saya tutup saya punya so inilah pasal kita. Okay, so kita dah buat illustration macam kat pasar tapi hanya gunakan shape daripada Keynote. Okay, seterusnya nak tunjuk ini dah settle. Yang kedua, pergi pada slide yang nombor 12. Jangan kacau slide yang pertama. Nak buang background. Okay, boleh. Okay, sekali lagi. Saya dah okay, kita kena add object dulu. Saya kena ambil balik objek daripada okay. So, daripada watermelon dekat Safari tadi, dekat search engine kita pilih dah, kita drag je masuk dalam dia punya Keynote. Okay, so saya buang slide tadi. Okay, sekarang nak fokus pada nak buang belakang background watermelon. Okay, saya bawa ke tengah lah, senang. Okay, tekan brush. Okay, kat sini ada arrange, ada style dan ada image. Kat sini ada image. So, pilih bahagian image, pilih instant alpha. Okay, tekan instant alpha. Okay, dia kata apa? Drag across colors to make transparent. Mana bahagian kita nak buang ataupun nak jadikan transparent, kita drag. So, seperti contohkan jari kita kat sini, dia akan bawa keluar bulatan kan. Jadi kita pilih mana kita nak buang. Okay, saya bawa ni dia tunjuk warna biru. So warna biru ni yang saya nak buang. Kalau saya kecilkan, dia pilih sikit je. Pasal tak? Katalah saya ambil yang tu je. Nampak? Dia hanya buang sikit. Jadi sekali lagi tekan reset, buat lagi sekali. Kita bawa ni, kita besarkan dia punya pilihan yang kita nak buang. Nampak tak percentage dia tu? So makin besar, makin banyaklah kawasan yang dia buang. Tengok dia dah tunjukkan apa akan jadi. Maksudnya preview hasil kita. So kalau kita bersetuju, tekan done. So tinggallah objek yang kita nak sahaja. Boleh cikgu? Okay, boleh bagi 1 minit tu untuk cikgu try buat susunan buah apple dengan melon tu. Boleh. Okay. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya sambil-sambil kita tengah buat cikgu tengah buat. Okay. So masa pun tak banyak ni. Saya nak sebenarnya nak ambil perkataan tu yang masuk sebab cikgu Zura ada tanya tu macam mana lemon nak jadi cengik tu. Okay. Saya add lemon. Okay. Nak cari balik fruit tadi, boleh fruit juga ataupun search je fruit. Okay, kata saya ambil lemon ni. Okay, sekarang ni kita naik ke atas. Cikgu, saya nak sebenarnya cuba besarkan dulu. Okay, sebab jari kita ni kadang bila kecil jari nak tekan payah. Okay, guna 2 jari telunjuk dan jari ibu jari. Tekan satu dekat objek ibu jari ataupun dia telunjuk. Satu lagi tekan dan pusing. Macam tu. Bila dua-dua jari, dia rotate. Dia boleh rotate menandungkan 2 jari sentuh. Cuba try. Dia memang ataupun guna dua-dua belah tangan, dua-dua jari telunjuk. Suka buat macam tu sebab dia lebih menjadi. Dua-dua jari tangan kita, dua-dua jari telunjuk letak dua-dua. Lepas tu pusingkan. Boleh cikgu? Okay, kalau boleh saya nak teruskan. Okay, saya nak pergi pada fokus pada shape-shape yang ada dekat tulisan ni, code yang kita panggil. Code punya shape ni kan. Okay. Kita pilih shape love. Cari je kat sini. Love. Dia akan keluar. Okay, love. Okay. So saya nak ikut yang ni. Saya bawa dia ke sana. Okay, now kita nak tukar colour. Macam biasa, tukar colour warna merah lah kata. Okay. Bila cikgu tarik tengok, dia ada macam ada 2 love. Tapi sebenarnya lebih senang daripada kita buat 2 love. Kita boleh jadikan love kita ni ada border. Jadi saya tukar dulu colour. Okay, saya tekan bawah ni. Okay, saya tunjukkan yang asal lah kan. Asalkan opacity dia. Dia macam tu. Okay, ni yang saya nak buat. Okay, yang bawah tu, bawah keep your senior safe tu. Ni kan, bawah keep your senior safe tu warna merah gelap. So saya pilih love saya.
Pergi dekat brush, ambil warna merah gelap. Okay, macam tu. Kemudian saya nak buat border. So pergi balik pada style. Bawah fill ni, pilih border kat sini. Nampak tak? Saya kena cursor. Okay, cikgu, bawah fill ni ada border. So aktifkan border. So border ni kita pilih style dia, boleh pilih yang mana. Tapi kita ambil yang straight lah sebab kita nak tak nak dia dotted dan bergerigi tu kan. Kita nak style biasa. Color dia kita cerahkan sikit. So ambil color merah terang sikit dan kita tebalkan dia. So dia jadi macam ala-ala yang kita nak tu. Okay, ini salah satu cara lah. Okay, yang ni pula saya tunjuk cara berbeza tapi hasil lebih kurang sama. Yang ni, elderly should avoid visiting markets ni, ini macam mana nak buat? Okay, cikgu pilih je plus sign ni, ambil dekat basic. Dekat basic ni ada. Okay, kat sini. Tu nampak tak ni warna hitam ni? Jadi yang ni, okay, kalau cikgu perasan ada 3 dot hijau. 1, 2, 3. Okay, di hujung ni, untuk mengubah dia punya saiz segitiga ni. Nak pendek ke, nak panjang ke, cikgu tarik. Okay, ya. Dekat bucu ni untuk menukar kebesaran dia. Kalau nak nipis ke nak besar ke, terpulang. Kemudian yang ini, yang atas ni adalah untuk mengubah saiz dia, bentuk ataupun shape dia. Kalau dia segi empat boleh tarik ke hujung jadi segi empat. Kalau nak bucu macam ni ataupun nak bulat balik, masuk balik ke tengah. Okey, dan kita boleh ubah dia jadi bulat mengikut ni bucu-bucu biru ni, tarik je. Kalau nak saiz macam ni, saya nak ikut yang ni. So ikut yang asal. Okey, so macam mana nak buat? Okey, pertama saya ambil warna merah. Okey, saya nak tiru macam ni. Kedua, saya ambil lagi yang ada circle kecil sikit. Saya nak warna duduk sini, yang tengah ni warna gelap. So saya tukar warna dia warna merah gelap. Okey, sekarang ni saya nak ada palang. Jadi palang kat situ saya tambah rectangle sahaja. Tu cara kita nak ikut. Okey, sekali lagi kita buat pusing dia, rotate. Macam tu. Tapi rectangle kat sini dia mesti color sama dengan warna merah di belakang tu. Jadi apa cikgu boleh buat? Pegang brush ni, pergi dekat fill, pilih color, slide ke tepi ni. Kat bawah ni ada slider kan. Okey, slide kat tepi ni. Okey, kita ambil ink ni, tekan kat sini. Ink simbol ni. Okay, kita nak bawa ke, dia kata drag across a colour to apply it. Dia keluar kan. So kita nak drag mana colour kita nak. Colour merah. So tarik ke sini, dia tunjuk contoh, kita pun lepaskan. So now, kita punya palang tu dah sama. Ibarat macam kita buat ni lah. Yang asal tu kan. So dia ubah balik. Itu cara kita nak tiru yang nombor 2 ni. Okay, yang biasa nombor 3 ni. Kalau yang ni, biasalah. Kita ambil je plus sign. Ambil yang ni. Okay, sekali lagi cikgu boleh flip kedudukan ni ataupun just tarik je yang ni. Tarik, okay, nak sama saiz dia. Okay, macam tu. Okay, dan tukar color kepada warna pink. Ataupun kita nak warna slow sikit, pilih color, ambil warna pink. Ni lah, dia lembut. Okay, so ada 3 objek yang saya dah create untuk code ni. Ada love, ada bulat yang ni dan juga bulat biasa. Okey, jadi kita boleh, yang ni boleh group sebab dia ada 3 objek berbeza. Tekan 3-3, tekan group. So dia dah boleh pilih yang ni. Ini tak payah group dah sebab satu objek sahaja. Okey, so ini cara nak buat untuk shape. Okey, boleh ke cikgu setakat ni? Ke saya laju lagi? Okey, dia minta tunjuk balik untuk yang buat palang tu. Okey. Yang palang ni sebenarnya ada je dalam shape. Okey, cuba kita cari no entry ada tak? Ni no entry sign. Sebenarnya ada. Okey, sebenarnya cikgu boleh break apart juga. Okey, kat sini saya tekan brush, saya boleh pilih break apart. Perasan tak? So sekarang ni saya boleh ambil je yang ni keluar. So yang ni saya boleh buang. Tapi saya tak nak guna yang ni tadi. Kenapa? Sebab saya tengok tak palang yang ni dia tak habis. Yang ni dia tak habis palang tadi. So sebab tu saya guna rectangle. Okey, boleh tunjuk sekali lagi. Okey, kita pilih shape
bulat tadi. Okey, kata saya nak buat dalam ni Okey, ada shape bulat. Okey, sekarang ni saya nak pilih warna lain. Okey, jadi saya nak buat palang kat tengah-tengah ni. Jadi kita pilih shape rectangle. Okey, tekan plus sign, ambil basic. Okey, ni ambil basic, tekan rectangle ni. Okey, kemudian saya tarik dia, bagi dia lepeh macam ni. Okey, kemudian kita besarkan dia. Kalau rasa tangan kita tak cukup kecil, kita besarkan saiz view kita. Tekan 2 jari atas ni dan kita pusing. Okey, itu caranya. Kemudian color ni kita nak samakan warna pink kat belakang kan. Jadi kita go to brush, fill. Okey, sekarang ni saya nak color ni, saya tahu pink mana saya ambil, saya lupa. Jadi pergi dekat color. Okey, slide kat tepi ni. Slide. Okey. Ambil icon ink. Jadi kita nak pilih, dia kata drag across kan, mana color kita nak. Okey, kalau kita buat sini warna merah, so kita tarik yang ni. Tarik je sampai kita jumpa color kita nak. So dia akan sama dengan color yang tadi. So ni boleh adjust lah kalau rasa macam tak sama. Adjust. Okay. Boleh cikgu yang tanya tadi? Okay, boleh. Teruskan. Okay. So saya nak tunjuk yang line ni sebab line tak tunjuk lagi kan. Macam mana kita nak buat line ni? Okay, so tekan plus sign, dekat sini ada line. Okay, sebelah text ni ada line. Okay, line ni saya kira part of shape lah untuk saya tunjuk. Okay, pilih line. Okay, jadi kita tarik line ni bagi sama. Okay, waktu turun bawah ni. Okay, now kita nak dotted lines. Macam nak ubah kepada dotted lines, bawa kepada brush. Okay, dekat style ni kita boleh pilih. Sebenarnya ada kat atas ni a few yang boleh pilih, tapi kita tak nak yang ni, kita nak yang lain. So tekan style. Okay, boleh pilih kat sini mana yang kita nak. So kita nampak dotted dia line macam ni. So kita pilih yang tu. Kemudian ada anak panah kan. So kita kena buat arrowhead. Okay, kat sini ada arrowhead. Okay, so tekan arrowhead ni. Saya nak belah kiri dengan belah kanan saya, dua-dua ada yang ni. Saya pilih yang ni, yang nombor 4. So cikgu boleh pilih. Kalau nak pilih yang nombor 1 pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, lepas tu saya nak tukar lagi colour dia. Nak tukar warna pink ikut yang dia. So colour. So ambil ni, ambillah warna pink. Okay, so kita boleh kecilkan sikit dia. Sama lah yang tu. Okay, dan kita boleh buat bulat. Okay, circle kat sini, masukkan teks 1 meter. So dapat yang ni. Okay, so kalau saya nak letak balik. Okay, yang ni tadi, yang ni. Okay, saya nak copy, letak kat sini. Okay, saya paste. So nanti kita susun. Susun kat mana kita nak buat. So boleh refer pada gambar rajah yang asal tadi lah. Nanti kita on dia balik. So yang kita dah siap tu, baru kita boleh masukkan satu persatu. Okay, boleh ke? Okay, teruskan Cikgu Zura. Okay, untuk drawing. Okay, cikgu yang ada pencil boleh guna untuk drawing. Okay, kat sini kita nak cuba untuk slide nombor 13 kan, kita nak drawing. Okay, tekan pencil. Okay, boleh ambil lah fill ni. Contoh saya nak lukis pakcik sebelah kiri ni kan, kita besarkan sikit. Okay, ambil terus warna rambut dia. Okay, so kita bawa je macam ni. Tak apa, tak sama sangat pun sebab kita bukan nak tiru sebiji-sebiji, kita boleh ubah nanti. Macam tu. Okay, so itu antara cara je lah. Okay, katalah rasa tak berpuas hati nak buat lain. So boleh iris dan buat lain. Okay, saya suka bila saya dah buat ni, saya bawa ke tepi dulu untuk saya buat yang lain pula. Okay, untuk muka pula. Okay, kita dah ambil colour untuk muka ni. Okay, kita buat macam tu. Okay, kemudian kita tarik yang ni pula, kita masukkan ke sini. Nanti kita boleh letak kat belakang atau kat depan. Kemudian kita buat pula untuk mata dia. Okay. Macam tu. Okay, and then kita buat dulu dia punya mulut warna putih. So mulut kat belakang, dia warna putih kat sini. Okay, kemudian saya nak warna kamisai dia warna hitam. Macam tu. So kita groupkan 3 benda ni, kita spreadkan dia dan kita dapat 3 ni untuk kat sini. Macam tu. Okay, so saya dah buat. Saya tak bercadang untuk tunjuk sesuatu sebab drawing sebenarnya lama. Jadi
ada yang saya dapat kat sini. Okay. So semua ni buatlah, ambil masa jugalah untuk drawing ni sebenarnya. Kalau perasan yang asal makcik ni belah kanan sekali ni, dia pakai seluar pendek kan. Saya dah panjang je, seluar panjang. Ikut kita lah, ikut kesesuaian kita lah. So kita boleh pilih. Okay, saya dah buat tadi, saya nak pilih yang ni, dan yang ni saya copy. Okay, cikgu-cikgu yang ada slide saya tadi boleh copy, paste balik tempat yang asal tadi. Okay, paste. Okay, so kita boleh gerakkan macam ni kat Zura, sini. drawing ni boleh tak pakai tangan? Oh, drawing pakai Kalau tangan. tak ada pensel lah, maksudnya tak ada pensel, tapi still boleh tak guna tangan? Guna jari lah maksudnya. Tak boleh. bila tekan, cuba tekan, dia tak aktif pun drawing punya tools tu. Kan? Boleh ke? Saya rasa tak jadi kat saya. Bila saya tekan, dia, kalau kita tekan dengan mata pen, Try tekan plus. Macam ni, Zura, cuba Ya. Zura tekan yang ada 3 titik atas tu, more tu. Kita bawah lagi ada Apple Pencil. Kita tekan Apple Pencil. Oh, okay. So kalau kita tak nak, ataupun kalau tu kita, kalau untuk orang yang dia tak ada Apple Pencil, sebenarnya dia boleh guna jari, tapi difficult sikit lah sebab kena besarkan skrin. Sebab jari kita pun dia tak tajam kan. Ya, Okay, saya tak pernah try, so tak tahu. Okay, terima kasih Kak Reha. Maksudnya bila kita tak ada Apple Pencil, kita boleh enable kat Plus. sini. Okay. Boleh pergi ke tempat yang plus tu. Okay, tekan plus. Okay, lepas tu pergi yang dekat yang sebelah paling kanan tu. Yang image. Drawing. Insert. Yang tu. Tu ada Okay, drawing. Oh, okay, dia aktif kat situ. Oh, tak Ya. pernah cuba. Ni contohnya lah. Okay. Boleh. Ini pada cikgu yang tak ada Apple Pencil lah. Ataupun Tapi susah stylus kalau tak bila pakai stylus. Stylus Ataupun tu cikgu yang pakai stylus, yes. Siapa yang pakai stylus boleh pakai yang tu. Okay. Tekan tak pernah cuba. Okay, terima kasih Cikgu Abi dengan Kak Reha. lagi betulkan saya. ada setengah Apple Pencil tu dia tak terus tab, dia terus keluar lukis. Jadi memang kena tekan tanda plus, ambil drawing. So kita kena enable disablekan Apple Pencil lah. Tekan je plus tu, macam yang Awi kata tadi, tekan plus, ambil je drawing. Dia boleh lah draw. Okay. Okay, Walaupun kita ada, teruskan. betul lah. Walaupun ada Masa tinggal berapa lagi Awi? Okay, lagi 7 minutes. Okay, contoh lah kan, saya tunjuk satu je lagi. Contoh kita tak ada drawing, tak nak guna pensel ni. Kita boleh gunakan shape yang ada kat sini. Contoh saya ambil shape orang kan. So, people. Okay. Kat sini ada pilihan kat sini. Sorry. Saya tunjukkan, okay, ni pensel ni. Saya nak break apart this one. Sebab apa? Saya nak letakkan dia ada trolley nak pergi market. So, tekan brush, arrange, break apart. So, saya dah pecahkan dia. Saya buang yang saya tak nak ni. Tu sampah ni dah sedih saya tak nak. So, saya delete. Okay. So, saya masukkan shopping cart. So, saya tak ni ada. Nampak tak? So, kita menunjukkan kita pergi pasar jugalah kan. Dan satu lagi, image ni kata saya nak tangan dekat sini. So, saya rasa tak sesuai. Saya nak flip dia. Okay, ada dua cara. Sama ada cikgu tekan kat sini, flip horizontally, sorry. Ataupun kita boleh juga tarik ni, bawa ke kiri. Macam ni. Perasan tak? Kita boleh tarik dengan jari kita. Jadi dia berubah ke opposite. Macam tu. Okay. So ini pun antara shape yang available untuk menunjukkan kita pergi pasar lah kalau selain daripada nak lukis. Cuma tak mungkin tak masuk dalam design ni. Okay, so saya dah tunjukkan. Nanti kan cikgu masukkan teks lah ke atas. Masukkan teks. Okay. So ada soalan tak setakat ni? Setakat ni tak ada lagi. Okay, so saya nak saya semasa pun tak banyak. Cuma saya tak dapat hasilkan sebiji-sebiji macam ni lah sebab kita dah ni bawah ni saya cuba buat tadi. Tak sempat tunjuk. Kita boleh ambil shape ni, letak kat kaki anti ni kan, orang upah ni, letak kat bawah ni shape ni. Dan kita masukkan kita punya arrow tadi dan masukkan bulatan dan teks lah untuk masukkan yang lain-lain. Jadi saya nak rumuskan apa yang saya dah cerita, takut saya ada tak tertinggal. Okay, pertama saya dah ceritakan insert
shape, okay, text, line and shape image. Kemudian kita dah cuba tengok macam mana edit shape dari segi size, color, opacity dan border dia. Seterusnya saya dah tunjukkan macam mana nak group, ungroup, lock ataupun unlock. Kemudian kita nak cuba combine, okay, unite, intersect, subtract dengan exclude tadi. Break apart, drawing, juga separate and group drawing. Okay, ini antara benda yang saya sentuh tadi lah yang penting. So dengan masa yang agak limited ni, saya rasa saya sepatutnya berhenti kat sini. Okay, so ini antara benda yang saya tunjuk tadi lah yang saya dah buat. Sama macam cikgu tengok tadi, cuma saya tambahkan tulisan, tersempat tadi nak tunjuk. Dan bawah ni pun saya buat sendiri, nampak sama macam yang sebelah ni, yang dari internet. Ini pun kita ambil daripada objek yang ada. Okay, dan tukar colour. Sebenarnya kita boleh hasilkan cool design. Ya? Nak ambil kat mana? Yang mana? Yang teks nak ambil kat mana? Oh, okay. So, saya tak kat tunjuk. sini, tekan plus. Okay, tambah teks. Okay, saya tunjuk kat sini lah. Okay, kita nak tambah teks kat sini. Tekan plus. Okay, ambil dekat basic ni, dia ada geometry objek. Ambil yang basic, belah kiri sekali. Okay, dekat sini ada teks. Okay, teks ni pertama lah. Kemudian ada line, curve dan dia punya shape semua. So, tekan teks. Okay, tekan double click dan kita masukkan. Contohnya, tadi tajuk dia apa? Save. Save apa? Sekejap lupa. Distancing. Okay. Save. Okay, so cara nak edit teks. Okay, ini teks yang kita tulis tadi. Tekan brush. Okay, kat tengah-tengah ni ada teks. Okay, kita boleh pilih. Kata dah tukar colour warna macam dia tadi, warna pink. Okay, kemudian saya nak pilih dia punya jenis dia. Saya suka pilih kat sini ni, dekat paragraf ni. Nak apa, title ke, dia terus ikut kita punya pilihan lah. Okay, saya pilih yang ni, saya letak benda ni. Okay, lepas tu okay, tukar colour tadi. Subtitle, title small, title. Okay, kita nak buang dia punya ni. Saya ter-enter tadi. Okay, tarik je sebenarnya. Okay, tukar colour, warna text colour. Okay, warna pink tadi. Okay, safe distancing. Okay, kalau yang dekat dalam ni, tadi saya dah tulis tadi. Okay, tambah je add text. Okay, kata dah sini saya tambah stay at home. Contohlah kan, stay, enter, add, enter, home. Okay, nampak tak dia macam jauh tu kan? So kita boleh tukar dekat sini, tekan brush. Okay, ambil pilihan kat sini. So dia boleh jadi macam ni. Okay, kemudian bawa sini. Saya dekat brush, kita tukar indents dia kat tengah-tengah. Lepas tu colour dia nak warna putih. Okay, dan size colour, size tulisan. Okay, tekan kat sini. Tekan lama-lama nanti dia akan turun sendiri dengan cepat lah. Macam tu. So, kita rasa dah puas hati, kita tarik dia ke dalam ni. Okay, nak kecilkan lagi. So, kita kecilkan lagi supaya dia masuk dalam left tu. Okay, so ini contohnya lah. Saya tersempat tunjuk semua sebab banyak tulisan yang kita boleh salin lah. Macam tu. So katalah safe distance ni kita nak buat border. Okay, tekan dekat brush ni, ambil outline. Okay, sekali lagi tekan titik 3 sebelah sini. Font ni ada bold, italic, underline. Okay, tekan border 3 ni, dot 3 ni, bawah sekali ada outline. So kita pilih outline kita nak warna kelabu. Lepas tu nak tebalkan lagi. So tambahlah macam tu. Sudah jadi ada border lah kat sini. Ada outline untuk tulisan tu. Okay, saya rasa itu saya sentuh semua dah kot. Jadi cikgu boleh tukar background ni, nak tukar pada texture ke image sebagainya. So boleh cuba. Okay, saya minta maaf sebab tak tersempat nak sentuh semua. Sebab dah lewat sangat dah ni. Saya terima kasih kepada Cikgu Zura. Serah balik pada moderator lah.